Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan sunat situ. Sunat menambahi Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqi as-sawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata a'udzu biha wa a'udzu min azabil qabri wa min fitnatihi wa min azabin nar. Sunat ditambah dalam doa lagi lah. Doa bagi mayat. Inilah pada mayat lelaki. Dan jika mayat itu perempuan dibaca Allahumma ighfir laha, diubahkan akan domir ghaib. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunaqqis thawba abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannata wa a'izha min azabil qabr min fitnatihi wa min azabin nari. Doa kita minta Allah SWT berikan rahmat, berikan afiat dan kemuliakan tempat turun dia. Itulah perpindahan alam barzah, dipanggil barzatul arwah. Jasad dia duduk, barzatul ajsad dia duduk ya. Jasad di dalam di kubur nampak tu dipanggil barzatul ajsad. Adapun dia sendiri itu duduk barzatul arwah ya. Sebab kalau orang mati tak ada kubur pun dia ada soal muka nangkir ni. Dia bukan alam yang kita nampak tu. Tu alam jasad. Sebenarnya adalah roh mereka tu. Dia duduk barzatul arwah ya. Dan minta supaya diluaskan tempat turun dia dan dimandikan dengan air salji dan air yang sejuk, dan minta Allah Ta'ala sucikan daripada segala kesalahan dia sebagaimana disucikan akan kain yang putih daripada kekotoran, dan tukarkan kampung dia lebih baik negeri daripada negeri dunia ni, ahli lebih baik daripada ahli dunia ya, dan masukkan dia ke dalam syurga dan jauh daripada azab kubur dan fitnah dan azab neraka. Ringkas. Dan kata Syekh Ibn Hajar radhiyallahu an pada Tuhfah syarah bagi Minhajut Talibin bagi Imam An-Nawawi, dikendaki dengan ganti pada ahli wa abdil khairan min ahli, mana gantikan dia khairan lebih baik daripada ahli dia, khairan min ahliha, kalau laki min ahli. Apa maksud dia ni? Kata Syekh Ibn Hajar di Tuhfah, dikendaki murad dengan kata ganti ahli tu dan suami tu ya. Kalau perempuan suami, berganti suami kat sana ke macam mana, atau isteri ganti mana sifatnya ya, digantikan ganti awsaf, sifat-sifat dia. Tiada zat kerana khabar Tabari ya, kena khabar Tabarani bahawa perempuan syurga itu dari perempuan dunia terlebih afdal daripada bidadari. Kemudian katanya ya, ini dan sama juga dengan kita apa, Porok Masail bagi Syekh Daud sama juga. Persoalan, kalau sekiranya seorang besok di akhirat didapatkan banyak isteri-isteri dia atau bidadari-bidadari dia ya, ada sebanyak bintang di langit bintang berselawat pada Nabi SAW, maka macam mana keadaan isteri dia? Isteri di dunia macam mana? Maka jadikan isteri di dunia tu lebih cantik daripada bidadari. Wah, kembang sikit hidung. Mereka kata bidadari cantik-cantik, besok aku macam mana hidung kepek. Maka Allah jadikan lebih cantik daripada bidadari. Syarat dia masuk syurga je. Itu dia kena bersama berjalan seiring sejalan menuju ke Al-Jannah. Dia masuk syurga, maka dia lebih hebat, lebih cantik. Bila kalau bidadari punya cantik tak boleh terkira lah tuan-tuan ni. Semakin kemudian Al-Semari dia dengar dalam mimpi kan, akan suara bidadari 40 hari tak dia dengar suara orang, dia dengar muntah loya. Itu baru dalam mimpi, belum ori lagi kan. Bayangkan berapa hebat ni kalau lebih cantik lah. Tu walhasil pada ahli makrifat itu semua benda adalah makhluk. Hebat macam mana bidadari, dia ada makhluk yang kita nak dia tuan dia. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Lepas tu dia dapat nikmat dengan Tuhan dia habis semua. Yang lenyap tenggelam yang lain. Tu ahli makrifat dia cari apa? Wajhullah. Tapi yang paling istimewa di sana apa?
dalam syurga. Segala sifat-sifat kekotoran dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya. Bila dari ramai tu kan, tapi tak iyati tak ada. Sana tak ada iyati. Iyati, cemburu, sakit hati semua tuan sentap habis. Bersih, berdamai. Oh, hebat tu. Waktu dunia dapat seronok tu. Mana lelaki dengar suka tu. Ya, dia tak kelahi, boleh duduk serumah. Kan? Jadi maknanya hebat sungguh di sana. Masya Allah. Sebab apa tu? Kes dia tuan tarik. Tuan tarik segala awsaf danis. Mana segala sifat-sifat dan niat yang kuat semua ada. Bersih, aman, damai. Sebab dalam syurga tidak ada satu benda yang menyusahkan, tidak ada benda yang serabut, tak ada. Bahkan iman nikmat syurga dia taraki, makin hebat, makin hebat, makin hebat, makin naik. Begitu juga neraka, makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Allah Karim. Walhasil nikmat besar apa? Dengan dia, itu yang paling besar. Dan demikian lagi pada perempuan yang berlaki, yang ada lakinya dalam dunia dikendaki dengan ganti akan laki yang terlebih baik pada lakinya, pada barang yang diumumkan ganti zatnya dan ganti sifatnya dulu. Cuma kalau perempuan tu dia ada 2-3 isteri. Dia 3 suami. Kan? Dia menikah aja betul mati suami dia. Ya, nikah lagi suami mati suami dia. Sampai orang kata kau menikah ni mati orang. Kan? Sampai 4 bini dia, isteri laki dia. Besok di akhirat macam mana? Dia akan pilih yang terlebih baik. Ya, dipilih siapa yang terlebih warak, laki yang terlebih saleh, itu akan dipilih. Itu dah hal sana esok. Walhasil ringkas syurga tempat apa? Tempat nikmat sebenar, kehidupan sebenar. La aish illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Mana kenikmatan, kelazatan semua dan paling hebat ialah tajalli dengan Tuhan. Wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya. Maka cari jalan Tuhan, itulah jalan nikmat sebenar. Dan demikian lagi pada perempuan yang berlaki, yang ada lakinya di dalam dunia, dikendaki dengan ganti apa? Akan laki yang terlebih baik pada lakinya, barang yang diumumkan ganti zatnya atau ganti sifatnya lah. Kemudian katanya pula, hanya dikendaki dengan ganti itu, wa abdilhu daran khairan wa abdilhu maknanya khairan min ahli. Adalah gantikan mana khairan akhlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji, ya min zaujiha. Ganti tadi dikendaki zat serta kita fardu takdirkan. Fardu mana takdirkan bahawasanya ia diberi kepada yang lain di dalam dunia itu nazar. Dan disebut pada hadis daripada Ummul Darda bahawasanya perempuan itu diberi bagi ya akhir lakinya, mana yang terlebih baik, dan diambil daripada bahawasanya itulah perempuan yang mati lakinya, padahal dalam ismah dia, dalam pemeliharaan dia, dan tiada laki yang kemudian daripadanya. Maka jikalau ada pada perempuan itu tiada dalam ismah, mana bukan dalam pemeliharaan laki dia tadi, daripada mereka terkala matinya, ihtimal dengan kaul yang berkata bahawasanya disuruh ia pilih, yang disuruh ia pilih. Kalau dia ada laki tapi bukan dalam ismah dia, mana dia ada laki kemudian cerai, tak adalah. Ni ada laki dalam ismah, mana laki dia, mana laki dia meninggal, nikah lain pula meninggal, mana semua dalam ismah dia, dalam pemeliharaan, dalam kedudukan dengan dia. Adapun kalau laki dia cerai tak ada apalah. Dan bahawasanya bagi laki yang kedua, dan jikalau mati lakinya padahal perempuan itu dalam ismahnya, mana dalam pemeliharaan dia lagi, mana ada kontak lagi dengan dia lah sebagai suami, kemudian maka berlaki pula kemudian ditalak oleh lakinya, mana satu orang panggil cerai mati, yang satu lagi cerai hidup, dia talak, kemudian mati perempuan itu, maka adalah laki yang pertama, ya, atau bagi laki ni yang kedua, dan yang zahir hadis bahawasanya bagi laki ni yang kedua, dan hukumkan pada pendapat tilik bahawasanya bagi yang pertama, ya, tempat dia ada ismah dia. Dan bahawasanya hadis yang ditanggungkan jikalau mati laki yang akhir padahal perempuan itu dalam ismahnya, ya. Kemudian kata jamak pada ulama bahawasanya perempuan yang terkadang ada lakinya 2 orang di dalam dunia tadi, ya, mati ia dan mati keduanya, dan masuk syurga kedua-dua laki itu,
bagi siapa daripada keduanya. Ya, jadi maknanya dia ada dua laki. Ya, laki maknanya selepas dia cerai atau dia matilah, dia mati, laki mati cerai, mati lagi, nikah lagi, mati lagi laki. Jadi dua-dua tu ahli syurga. Dikata bagi terlebih baik perangai dan adalah pada dalam dunia itu, maka akan dibagikan siapa yang lebih soleh, ya, kepada dia. Jadi tak ada bergebuk laki lain kan. Tapi yang paling besar kali apa sana? Dicabut segala sifat-sifat mazmumah. Itu yang penting. Ya, dia tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada apa. Aman damai. Syurga tempat aman. Ya, tidak layak segala sifat kekotoran duduk dalam syurga. Ya. Itu bawa syurga betul. Maka sunat dibacanya pula, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana walah. Mana kita minta kepada Allah Ta'ala jangan tegakkan, jangan haramkan akan ganjaran dia, dan jangan fitnahkan kita semua ni selepas daripada perginya orang yang meninggal tu, dan ampunkan bagi kita dan bagi dia. Waghfir lana walahu. Kemudian maka memberi salam, ya, memberi salam. Itu rukun yang ke-6. Dan rukun yang ke-7 daripada salat jenazah atau salat mayat ni, salam. Seperti bandingan salam sembahyang juga samalah. Seperti sembahyang, seperti salam sembahyang 5 waktu. Barang yang telah terdahulu sebutnya pada wajibnya dan sunatnya, melainkan sunat ditambah wa barakatuh. Di sini tiada di sana atas yang muktamad. Ya. Sini tambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada sembahyang mayat tambah wa barakatuh. Ya, diminta lagi supaya berkat. Ni atas muktamad pada Syekh Ibn Hajar dan khilaf bagi Syekh Ramli, tiada sunat di sini dan di sana. Pada sembahyang 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada wabarakatuh. Ya. Di sana pun serupa juga pada sembahyang 5 waktu. Tapi setengah ulama kata di sembahyang jenazah tambah wabarakatuh. Jadi benda tu ada khilaf ulama ajalah. Jadi kalau ada orang baca pun tak ada hal. Mana ada qaul daripada aqwalul fuqaha, daripada perkataan ulama fiqh itu. Dan wajib adalah salamnya itu. Kemudian daripada takbir yang keempat, ya, kemudian daripada takbir yang kuat, takbir yang keempat, kemudian dia bisa salam. Sebab sembahyang jenazah 4 takbirat, bukan 4 rakaat tadi, ada bantu rokok dah. Dan sunat melanjutkan doa kemudian daripada takbir yang keempat tu, seperti doa kemudian daripada takbir yang ketiga juga, atau terlebih lanjut mana panjang sikit daripada ini tak apa. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya pada tiap-tiap angkat takbir, ya, tiap-tiap angkat takbir. Jadi sembahyang ni 4 takbir. Takbir tu apa? Takbir tu lafaz tu, Allahu Akbar tu takbir. Adapun angkat tangan itu dia panggil sunat hay'ah fi'liyah. Ya, adapun takbir tu adalah rukun qauli. Bagi tiap-tiap sembahyang jenazah dia kena takbir tu. Kalau sembahyang biasa takbir tu dipanggil takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun, maka sunat hay'ah qauliyah. Adapun takbir di sini adalah rukun 4 takbir. Musalli ala hadzal mait dengan 4 takbirat, bukan 4 rakaat. 4 rakaat dia sujud rukuk kan. 4 takbir. Dan menghantarkan antara tiap-tiap 2 takbir di bawah dadanya. Ya, tutup di qalbi, bawah susu kita 2 jari itu panggil qalbi. Latifatul ula wa hiya latifatul qalb. Itu dia. Habis syahadan dikalau terkemudian makmum daripada imamnya dengan 1 takbir. Jadi antar bawah situ. Ya, Allahu Akbar. Ada baca Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, itu doa. Ya, itu yang keempat. Habis, itu salam. Kemudian dikalau terkemudian makmum daripada imam 1 takbir. Jadi imam dia dah terlepas 1 takbir, hingga masuk imamnya pada takbir yang lain. Ya, jawab dia apa? Batallah sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Bila ni? Jika tiada dengan uzrin. Kalau tak ada uzur. Sebab apa? Kena mengikut imam pada sembahyang mayat tiada nyata melainkan pada sekali takbir jua. Ya, kalau ikut imam pada sembahyang biasa nyata dengan rakaat satu-satu nampak. Di sini dia nampak dengan takbir tak nyata tu.
Lepas tu kalau dia tinggal satu, habis. Maka jika terkemudian dengan uzur, misal seperti lupa atau lambat, jenis batia bacaan dia slow dan ni bukan buat-buat, bukan was-was, pesen dia. Ya, spesies dia baca slow, lambat tau, sampai teranjak satu takbir. Atau tiada mendengar akan takbir imam. Ya, imam takbir tu slow misalnya. Jadi dua je kalau tak dengar, imam slow atau dia pekak. Dia kurang dengar misalnya, ya. Jadi masalah terkeliru dah, dia tertinggal. Atau jahil. Jahil maknanya dia baru masuk Islam misalnya. Dia tak baru pandai lagi kan. Baru seminggu masuk Islam, mau ajak sembahyang jenazah. Jadi dia baru tak baru pandai. Maka diuzur kemudian masuk imam pada takbir yang lain. Jikalau kemudian daripada takbir yang keempat hingga salam imamnya pun, ya, maka jawab dia tak batal kalau uzur yang tersebut. Tetapi kata Al-Barizi, batal pula dia kata. Dan telah menetapkan dia oleh Asnawi. Dalam fiqh itu cukup banyak ulama fiqh. Dalam mazhab Syafi'i yang paling ramai fiqh, ya. Dan pecahan dia pun 3. Mujtahid pertama mutlak Imam Syafi'i. Apa mujtahid mutlak? Manis tambata bi qawaidi. Mereka yang istimbat hukum dengan kaedah sendiri, itu mujtahid mutlak Imam Mazhab. Bawah dia pula ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih. 3 peringkat ada itu. Dan dikata dahulu makmum atas imamnya dengan satu takbir, tu imam makmum pula pintas dia. Jawab dia, tiada batal sembahyangnya. Kalau satu tadi, batal. Kalau uzur lain. Adapun orang yang masbuk, hendaklah dibacanya akan Fatihah, kemudian daripada takbirnya, dan jika ada imamnya itu dalam takbir yang lain sekalipun, ya, maka jikalau takbir imamnya dahulu daripada membaca Fatihah, maka hendaklah mengikut ia akan imamnya pada takbir dan gugurlah Fatihahnya. Adapun orang yang masbuk, maka hendaklah dibacanya akan Fatihah kemudian dia bertakbirnya. Dia masbuk kan, dia lewat, dia angkat takbir Allahu Akbar, tu dia baca Fatihah dia. Dan jika ada imamnya itu dalam takbir yang lain, imam tengah baca selawat takbir kedua sekalipun, kalau ikut sembahyang biasa ikut imam, lepas tu kan imam salam tambah lagi sini tak, ya, dia baca hak dia, kemudian dia takbir. Maka jikalau takbir imamnya dahulu daripada membaca Fatihah, ya, jikalau takbir imamnya dahulu daripada dia membaca Fatihah, maka hendaklah mengikut dia akan imamnya pada takbir tu. Maka situ gugurlah Fatihah dia daripadanya, dan tak ditamamkan sembahyang kemudian daripada salam imam pada takbir, ya, dan baca pada bacaan dia. Mana sini tambah. Dan jikalau takbir ia imam ni padahal masbuk tengah membaca Fatihah, maka wajib ia tinggalkan Fatihah ni. Ya, dia masbuk baca Fatihah, tiba-tiba imam takbir, kan, pada yang lain takbir kedua, ikut dia tinggalkan. Dan mengikut ia akan imam jika tiada masyghul dengan baca auzu. Dia tak baca bersunat lah, macam sama juga macam sembahyang biasa punya kaedah. Dan jika ada ia, maka wajib ia membaca akan kadar. Sebab tu sembahyang biasa pun kalau kita masuk sembahyang, jangan berbimbang dengan sunat, tu ambil wajib, senang. Kita masuk Allahu Akbar, kita pun baca Fatihah, baru sekerat imam rokok, terus rokok je lah, yang lain tu imam tanggung. Tapi kalau kita pergi baca yang sunat, habis, dia kena denda tu. Kadar dibaca auzubillah, imam rokok, dia tak boleh, kena sambung Fatihah kadar auzubillah tu. Maka kalau dapat rokok tamadina dapat lah, kalau tak dapat, rakaat tu tak dapat, ya. Dia yang senang cerita, masuk je ambil rukun terus, angkat takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Kalau sempat, kalau tak sempat, tinggal aja. Ya, sebab masbuk yang ada dia apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum. Mana imam menanggung bacaan makmum tu dalam masalah masbuk. Ada pun muafiq imam munfarid tu pakai hadis lain. Tu hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak baca Fatihatul kitab, iaitu kena pada, iaitu orang yang munfarid sembahyang seorang diri, ya, atau di imam, atau orang yang muafiq. Itu dua-dua hadis nampak berlawan tak? Diletakkan depan ni. Dan sunat jangan diangkat akan jenazah hingga selesai masbuk daripada sembahyang. Tadi imam dah habis sembahyang kan, yang belakang tu ada lewat sikit, jangan angkat jenazah tu, biar dia habis sembahyang tu. Sunat. Kalau diangkat tak ada apa, imam baru terus sembahyang, ya.
Tetapi tiada mengapa dia angkat dahulu daripada selesai sembahyang. Dia kena angkat juga tak apa. Dia sembahyang ni perlu pada takbiratul ihram je, bahawa kedudukan mayat adalah di depan kita. Ya. Contohnya orang Nabi sembahyang mayat kan, dia pun pikul nak buat keluar ni, kita pun masuk, kita pun takbir, mayat depan kita berkata Allahu Akbar, daripada keluar tak masalah, bagus. Ya, jadi syarat dia mayat kedudukan di depan. Ketika dia angkat takbir, mayat ada di hadapan dia. Kedudukan mayat dekat punggung, dekat apa itu soalan, itu sunat yang lain. Ya, sunat letak mayat perempuan begini, mayat lelaki begini kan. Kadang-kadang dia bertengkar, sini kepala, sini ke puning kepala mayat tu. Mayat melayat tetap melaung. Kan letak ke mana pun, asal mayat tu depan dia berdiri, dia balik ke mana pun, asal dia depan dia sah mayang. Ya, hatta dia tengah pikul, dia tengah usung mayat tu, kena bawa kita duduk sini depan, kita angkat takbir Allahu Akbar, dah lepas tu dia pergi ya. Betul semayang sah, tak ada salah. Ini bertengkar nak pusing kepala mayat, pening mayat tu. Dan kata Ibnu Qasim, barang siapa ihram, apa ihram, takbir ihram, ya ke? Kan katanya semayang ihram haji, buat apa? Bukan ihram haji tu. Ihram bila itlaq dalam babus salah, ihram mana takbiratul ihram tu maksudnya. Iza ahramal imam, gitu kan? Bila ihram imam, mana bila takbiratul ihram imam tu maksudnya. Bismillah. Dan kata Ibnu Qasim, barang siapa ihram di semayang atas mayat dahulu daripada diangkatkan, tiada memberi mudarat akan diangkatnya tu. Mayat tu dah habis dah, nak angkat kita pun takbir, belum angkat, kejap lagi dia pun angkat, tak ada masalah. Kemudian dia bertakbirnya. Dan kalau jauh, dia tengok mayat depan, kau nak pisah, dia pun angkat jauh-jauh lagi. Kan? Sah, tak ada masalah. Dan kalau berpaling daripada kiblat sekalipun, ya, dia takbir, kemudian mayat tu dah berpaling kepada kiblat sekalipun, boleh. Mana tadi? Dan jika ihram dia kemudian daripada sudah diangkat, dia takbir ihram, mayat tu dah angkat tengah pikul, padahal sudah di jalan akan dia, maka disyaratkan sah semayangnya ketiadaan jauh yang lebih daripada 300 hasta. Kedudukan dia jangan jauh, dan ketiadaan berpaling daripada kiblat. Mana kedudukan dia tadi, dia takbir tu mana mayat tu ada pihak kiblat lagi. Maka jika jauh atau berpaling dari kiblat, kedudukan kita mayat dah belakang dah, dahulu daripada salam, batal semayang. Jadi maksud dia apa tu? Jangan jauh sangat, maka boleh. Habis, dan sunat berdiri imam yang menyembahyangkan dia atau munfarid. Munfarid mana orang yang seorang diri. Dia sembahyang mayat seorang je. Mana dia berdiri? Berdiri berbetulan kepala mayat. Ya, kepala mayat jika ada mayat itu lelaki, dan berbetulan dengan punggung. Ya, jika ada mayat itu perempuan dan khunsa. Khunsa bila itlaq dalam fiqh mana khunsa muskil. Ya, di sana ada khunsa wadih. Unsa ada mana orang yang ada dua alat kelamin, laki dan perempuan. Maka bila sebut khunsa, di sini khunsa muskil, mana dua-dua berperanan. Ya, kalau dia kata khunsa wadih, itu ikut ke mana dah. Dia makna ada dua alat tapi yang berfungsi laki-laki, maka hukum dia laki-laki, yang aurat dia laki-laki. Kalau yang perempuan dia berfungsi laki tak laki, maka hukum dia perempuan. Dia kena pakaian dia semua cara semayang, semua cara perempuan. Dan maka dalam kitab fiqh bila itlaq dikatakan khunsa saja, dia tak kait, maka hukum dia adalah unsa muskil. Ya, unsa yang muskil. Satu lagi, ada pun makmum, maka berdiri ia dengan barang mudah baginya. Dan sunat sembayangnya atas, dan sunat atasnya dalam masjid, kerana bahawasanya Nabi SAW sembayang pada masjid, ya, atas apa? Suhail, ya, anak Baida, ya, dan saudaranya. Mana ada nas Nabi sembahyang dalam masjid. Ada setengah mazhab tak lagi apa bangkai dalam masjid, bangkai buat keluar boleh tu. Mayat kita bangkai dah mati tak ada, pergi buat keluar sembahyang kat luar, jangan sembahyang dalam masjid. Oh, dahsyat tu. Mazhab lain ada, tapi mazhab kita Syafi'i tak. Ya, bahkan ada hadis mana panggil Nabi sembahyangkan atas Suhail, ya, anak Baida, Suhail bin Baida dan saudara dia. Dan sunat dijadikan makmum 3 saf. Ya, di sini sunat saf tak penuh pun tak apa ni. Kalau kita sembahyang biasa tak penuh, kita buat saf belakang, luput yang belakang pahala jemaah. Dia kena rapat saf dan saudara. Kalau sembahyang jemaah tidak, kalau sembahyang mayat tak, sengaja diminta tutup 6. Kalau ada 7 orang, seorang jadi imam, buat 2. Ya, tu.
Dijadikan makmum 3 saf jikalau ada mereka 6 orang. 6 orang macam mana? Atau lebih. Ya, dan seorang berdiri sisi imam. Kalau 6, 2, yang satu lagi duduk kat kanan imam. Jadi kira 3 saf juga. Dan yang 4 orang yang lain dijadikan 2 saf. 2 1 saf, 2 orang 1 saf, ya, di belakang imam. Sebab 3 saf tu ada kelebihan khas itu. Ada. Dan adalah 3 saf itu menepati saf yang satu. Pada mana fadilatnya walaupun tak penuh. Di 2 orang ni banyak lagi saf tak buat tu. Terus main mayat dengan 3 saf, rapatkan saf gitu, penuhkan saf. Kawan apa duduk belakang, penuhkan saf gitu. Dia tengok di fiqh ni. Ya, dalam bab sembahyang jenazah dia lain. Dia ada fadilat 3 saf tu, ada kelebihan khas tu. Ya. Ada. Dan menyungguhkan orang yang sembahyangkan dia atas 40 atau 100 orang. Ya. Kerana riwayat Muslim, ada riwayatul Muslim, tiada jua daripada seorang Islam yang mati, maka disemayangkan atasnya dengan 3 saf, melainkan diampun Allah Ta'ala bagi itu. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia bila ada yang semayangkan di 3 saf. Sebab tu kita buat 3 saf. Dan satu riwayat yang lain, barang siapa disemayangkan atasnya 3 saf, maka tiada wajib, ya, maka telah wajib amalnya telah diampunkan akan dosa dia. Dari riwayat Muslim, tiada jua daripada orang Islam yang mati, maka berdiri, yakni semayangkan atas jenazah di 40 laki-laki, maka tiada mensekutukan dengan Allah Ta'ala padanya. Dan satu riwayat yang lain pula, disemayangkan umat, ya, maknanya umat tadi daripada muslimin sampai mereka itu 100 orang. Sekalian mereka itu minta syafaat mereka itu baginya, minta doa, melainkan disyafaatkan mereka itu padanya. Itu mana doa dimakbul. Iaitu dari antara sudut hai'ah dan sudut kam. Kam mana bilangan. Yang 40 ada khas, sebab tu dia orang cari dulu kan. Cari 40 orang sampai mayat gitu. Yang berkata ala 2 orang pun sah gitu kan. Bukan masalah, sah, ada hadis. Ada kelebihan khas segi angka. Kamman. Satu lagi kaif. Kaifan mana kelakuan. Kelakuan apa? Sab. Kita atur 3 sab. Walaupun tak penuh, dua tu. Mana ada kelebihan khas daripada Rasulullah SAW hadis ni. Dan banyak hadis yang lain lagi lah. Habis kemudian faidatun adalah bagi segala sahabat Nabi SAW sembahyang mereka akan Nabi akan Rasulullah SAW tunggal-tunggal seorang diri berpuak-puak satu jemaah, kemudian daripada satu jemaah dengan ketiadaan mengikut setengah ke setengahnya, dan semuanya dihinggakan mereka itu sembahyang atasnya 30,000 daripada manusia. Masya Allah. Ini apa sebab? 13 akan di belakangnya dia. Faidatun wallah.